Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah, diberi kesempatan oleh Allah kita menyambung lagi pengajian sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mukaddimahnya saya mengucapkan selamat datang kepada adik Siti Fauzliana. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu juga Abang Rahim saya, insya-Allah audio jelas ya Abang Rahim ya. Mama, selamat menyambut ulang tahun Mama pada hari ini, Mama Tengku Haizan dan juga Abah, Cikgu Din saya, begitu juga murid saya, Hakim bin Datuk Azam. Alhamdulillah, selamat malam Kim. Liari daripada Johor Bahru. Agaknya suara jelas ya, Liari, jelas ya. Alhamdulillah. Begitu juga Muhammad Syazwan, Harith Ismail. InsyaAllah mudah-mudahan selamat berkat baik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, malam ini sengaja saya masih lagi pakai tengkolok. Kenapa? Supaya sahabat-sahabat sekalian taklah rasa boring sangat ya. Penceramah selalu pakai songkok, pakai kopiah. Biar saya pakainya tanjak. Okey, baik. Tapi kita bukan nak sebut tentang tanjak tu. Sebenarnya kita nak sambung siri ketiga. Siri ketiga kuliah sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita share dulu banyak-banyak, Cikgu Din, Liari, semua sekali sahabat-sahabat share dahulu. Kita akan cuba review balik apa yang dah kita belajar dalam 2 hari ini. Dah 3 siri dah kuliah sirah Nabi kita belajar. Apa yang sudah kita bahaskan, saya akan review dengan cara mudah saja. Pertamanya kita dah bahas dah tentang orang Arab jahiliyah sebelum Nabi SAW dilahirkan. Maknanya Nabi kita SAW sebelum dilahirkan, dalam kitab-kitab sirah, baik sirah klasik atau moden pun, ulama akan sengaja bahas dahulu tentang orang Arab jahiliyah. Kita pun dah bahas, dah kenal, dan sudah pun kita teliti siapa Arab jahiliyah itu. Kemudian kita masuk fasa kedua, kelahiran Nabi di tengah-tengah kegelapan, kezaliman, kesesatan orang Arab jahiliyah. Dan kita dah cerita bagaimana Nabi lahir dengan 3 keistimewaan. Ingat ke tidak apa yang telah saya sebut? Pertama, katanya Nabi keluar dari rahim bondanya dalam keadaan sujud kepada Allah. 1. Kedua, keistimewaan Nabi juga disebut oleh Ahlus Siyar, baginda lahir dalam keadaan tali pusat telah tanggal. Tali pusat baginda telah pun tanggal. Tak macam anak-anak kita di rumah. Kalau lahir di hospital, doktor tanya nak kerat ke sendiri tu? Ya, saya nak kerat doktor. Maka kita pun kerat tali pusat. Bakinya masih ada, kita tunggulah seminggu kah, 2 minggu kah, baru gugur baki tali pusat itu. Tetapi Nabi kita tidak ya. Ada riwayat kata lahir sahaja tali pusat sudah tanggal. Ni kita dah bahas dah ni dalam siri yang lalu. Dan ketiganya, keistimewaan Nabi sewaktu dilahirkan ini ialah apa dia? Baginda lahir dalam keadaan telah pun siap dikhatankan, telah pun siap bersunat. Pun kita dah sebut siang tadi. Dan telah kita bahaskan juga bagaimana Nabi disusukan oleh Halimah Sa'diyah. Sebelum Halimah Sa'diyah menyusu Nabi selama 2 tahun penuh, Nabi menyusu dahulu dengan Suwaibah. Dengan Suwaibah. Suwaibah ni adalah hamba perempuan milik Abu Lahab, yang mana sewaktu ia menyusukan Nabi kita, dia sedang menyusu juga anaknya sendiri. Jadi Nabi ada adik-beradik susuan pun telah kita sebut. Adik-beradik susuan Nabi ni bukan seorang dua, ramai. Antaranya anak Halimah, anaknya Suwaibah, Masruh namanya. Begitu juga dalam peperangan Hunain. Ada satu wanita ditawan oleh tentera Islam. Maka dia datang jumpa Nabi, tunjuk satu tanda di lengannya. Yang mana bila Nabi tengok tanda itu, Nabi pun tahu ni adik-beradik susuannya.
Maka Nabi cabut serabangnya. Lalu Nabi pun hampakan serban itu ke atas tanah, suruh adik-beradik susuannya duduk sebagai tanda Nabi muliakan adik-beradik susuannya. Jadi wanita yang ditawan ini adik-beradik susuan Nabi yang disebut dalam sirah namanya Syimak bintul Haris. Begitu juga Ummu Salamah, isteri Nabi yang sebelum itu berkahwin dengan laki-laki bernama Abu Salamah. Abu Salamah ni sempat hijrah, tinggal anak bini kerana diasingkan ataupun dikurung oleh adik-beradik iparnya, sehinggalah ia wafat di Madinah. Tapi sempat jumpa jugalah dengan Ummu Salamah, dengan anaknya Salamah pun sempat mereka jumpa. Cuma siapa Abu Salamah? Adik-beradik susuan Nabi SAW juga, adik-beradik susuan Nabi juga. Baik. Ni yang telah kita bahaskan dalam siri yang lalu, dalam siri yang ketiga dah, sirah Nabi kita ini. Seperti yang saya sebut, insya-Allah sirah kita ni ada lebih kurang 10 siri. Saya nak cubalah tengok apa yang boleh dibahas dalam 10 siri. Mudah-mudahan kita berazam sehinggalah tamat perbahasan kita dalam sirah yang 10 siri ini, sehingganya wafat Rasulullah SAW itu. Maknanya malam ini kita baru bahas umur Nabi 6 tahun. 6 tahun wafat bonda Nabi di Abwa yang kita sebut siang tadi ya. Yang kita sebut siang tadi, wafat bonda Nabi di Abwa, sempadan antara Mekah dengan Madinah. Okey, baik. So sekarang ni kita nak sambung yang baru. Siri keempat. Iaitulah bermula Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Nabi SAW ni mula berpindah dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib, atau nama sebenar Abdul Muttalib tu apa dia? Namanya Syibah ataupun Syaibah. Syaibah ataupun Syibah, yang nak menunjukkan apa dia. Syibah ni apa maksudnya? Uban, berubah rambutnya. Kerana ada riwayat kata ketika Abdul Muttalib lahir, rambut dia ubang dah. Lalu bila rambut dia ubang dah, keluarganya beri nama Syibah, yang berubang, yang mana penuh putih uban di kepala. Baik. Tetapi lebih dikenali dengan nama Abdul Muttalib, ada sejarahnya yang akan kita ceritalah bila sesuai waktunya. Ya, jadi Abdul Muttalib ni jaga Nabi SAW bermula umur Nabi 6 tahun. Bermula umur Nabi 6 tahun. Dan kenapa ya Abdul Muttalib ni jaga Nabi? Tak lain tak bukan kerana setelah kewafatannya bonda Nabi SAW, Abdul Muttalib ni dia terasa sayu, terasanya sedih sangat bila tengok Nabi kita SAW, cucunya Abdul Muttalib. Ini adalah kerana kata Ahlus Siyar, ulama sirah kita kata, Abdul Muttalib bila tengok Nabi, dia akan teringat nasibnya ketika kecil. Bila tengok Nabi, dia akan teringatlah nasibnya ketika kecil dulu. Bagaimana keadaan Abdul Muttalib waktu kecil dahulu, yang katanya sama dengan nasib Nabi kita Muhammad SAW? Jawabnya, ketika Abdul Muttalib lahir pun dulu memang lahir dalam keadaan yatim dah. Mana ayahnya Hashim meninggal dulu, Abdul Muttalib tak sempat tengok Hashim. Sama Nabi juga, wafat Abdullah wafat dulu di Madinah. Waktu itu umur Nabi baru 2 bulan dalam kandungan bondanya Aminah. Wafat ayahandanya Abdullah di mana? Di Madinah yang kita sebut siang tadi. Maka Nabi tak sempat tengok Abdullah, tidak sempat. Abdul Muttalib pun begitu juga, tak sempat tengok ayahandanya iaitulah Hashim yang meninggal di Gaza, Palestin dalam perjalanan nak pergi berniaga di Syam itu. Itu yang bila dilihat Nabi ni, Abdul Muttalib selalu sayu sedih kerana ia mengingatkan nasib dirinya yang juga lahir dalam keadaan yatim. Dan kalau kita boleh sebut sedikit sejarah datuk Nabi kita, iaitulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni nama sebenarnya Syaibah ataupun Syibah. Maknanya kalau nak sebut nasab Nabi itu, bolehlah kita katakan Muhammad bin Abdullah bin Syibah atau Syaibah
bin Hashim. Hashim ataupun namanya Amru. Nama sebenarnya Amru bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi Syibah ni ataupun Abdul Muttalib diberi nama Syibah kerana waktu beranak ubang kepalanya, maka keluarganya beri nama yang berubanglah Syibah. Dan ia lahir dalam keadaan yatim sebab ayahandanya wafat dahulu dalam perjalanan nak berniaga di Syam tadilah. Dan Abdul Muttalib ni, Syibah ni dijaga sepenuh oleh ibunya di Madinah. Makna mak Abdul Muttalib nama Salma, orang Madinah. Ayah Abdul Muttalib nama Hashim, orang Mekah. Tu yang Abdul Muttalib ni kaya tuan-tuan, ada harta di Madinah yang diwarisi daripada ahli keluarga bondanya, dan juga ada harta dan kerajaan di kota suci Makkahul Mukarramah yang diwarisi daripada ayahandanya Hashim. Ya. Dan riwayat kata sewaktu dia kecil, dia main-main tanah di tepi-tepi jalan macam kita lah. Kecil-kecil dahulu kita main tanah tepi jalan tak. Kadang ambil tank Milo tu, letak pasir penuh dalam, tebuk sikit tank Milo, letak dawa, tarik dengan tali rapia tu. Waktu kecil, saya tak tahulah generasi baru ni memang tak sempat. Pada zaman saya dulu begitulah mainannya, main tanah, main sungai, terjun pokok, main senapang buah terus banggu. Ni kalau sebut ni Cikgu Ding suka sangat lah. Sebab dia teringat waktu-waktu kecil dulu main senapang buah terus banggu ni Cikgu Ding ya. Okey, baik. Jadi Abdul Muttalib katanya ia bermain tanah. Main tanah. Maka di Mekah sana telah pun menjadi orang kata kecoh lah. Jadi bising sikit lah. Sebab tunggu Abdul Muttalib, tunggu Hashim tak balik-balik. Dia keluar daripada Mekah nak pergi berniaga. Yang kita sebut riwayatnya semalam, entah macam mana sampai di Madinah, dia duduk lama di Madinah. Dan bila duduk lama di Madinah tu pula menikah pula di Madinah. Sedangkan kerajaan Mekah tak tahu pemimpinnya ni dah menikah, dah selamat berkahwin dah di Madinah. Dan bila duduk lama di Madinah, sementara mengandung isterinya Salma, maka jadual awal ataupun program asal nak sampai ke Syam tempat berniaga tu jadi tertangguh. Jadi lewat sikit. Ditangguh lewat kerana menikah dan jaga isteri sedang mengandung. Maka tu yang katanya Hashim tak lama. Lebih kurang 4 bulan duduk sekejap dengan 2 bulan lebih kurang duduk sekejap dengan mertua. Terus dia kata kepada isterinya Salma, saya ni dah lewat sangat nak pergi berniaga di Syam. Biarlah saya turun pergi berniaga dulu. Tak lama nanti saya baliklah tengok anak kita yang nak lahir ni. Tetapi Salma kata jangan lagi lah bang, tunggu dulu biar beranak anak kita ni selamat semua sekali. Ni karya sirah ni, sirah Arab. Saya terjemah teranung terus kepada tuan-tuan. Apa disebut? Tunggu dulu lah bang, biar lahir siap anak kita ni. Tetapi Hashim kata dah lewat sangat dah. Rombongannya pun sudah terpisah, sudah sedia ada sampai dah ke Syam. Maka Salma pun izinkanlah, terpaksa benarkanlah juga suaminya Hashim untuk meneruskan perjalanan ke Syam bagi nak berniaga seperti lazimnya itu. Ni yang dikatakan Hashim tak sempat tengok anaknya Abdul Muttalib sebab sampai saja di Gaza, Palestin. Dalam perjalanan nak ke Syam, sampai di Gaza, wafat Hashim di sana. Ini satu riwayat yang disebut dalam banyak kitab-kitab sirah klasik. Baik. Dan sahabat-sahabat sekalian, sejak itulah di Mekah tu jadi agak gempar sedikit. Kenapa ni Hashim tak balik? Kenapa lewat sangat jadual ni? Sepatutnya kalau ikut bulan sekian-sekian ni dah balik ke Mekah dah, memerintah Mekah balik. Maka dirisik halnya Hashim, maka mereka dapat berita Hashim telah meninggal di Gaza, Palestin.
Dan seperti yang kita maklum, sewaktu Hashim ni keluar ke Syam nak berniaga, kota Mekah dijaga oleh adiknya. Kota Mekah dijaga oleh adiknya, iaitulah Muttalib. Nama adik Hashim ialah Muttalib. Maka Muttalib ni dia pun dapat maklumat, cari maklumat kenapa Hashim ni lambat sangat sampai ke Syam. Kalau ikut jadual daripada bertolak ke Mekah, sepatut dah balik dah ke Mekah semula. Tetapi bila dengar meninggal di Gaza, Palestin, tengok dengan tarikh perjalanan tu nampak macam tentu Hashim ni dia ada singgah kat mana dulu. Sebab sampai di Gaza tu pun dah kira lewat sangat. Maka dia risik punya risik dapat maklumat. Rupanya abangnya singgah Madinah betul dan berkahwin dulu. Dan dengar khabar pula ada anak yang bakal mewarisi pemerintahan kota suci Makkah itu. Maka Nabi Muttalib ni pun bila dengar berhenti Madinah, dapat maklumat melalui risikan abangnya singgah Madinah dan menikah dulu, maka dia turun pergi ke Madinah. Waktu itu Madinah kita tahulah namanya bukan Madinah tetapi Yathrib. Nama lama bagi Madinah. Dia turun pergi ke Yathrib nak cari kakak iparnya siapa, anak saudaranya, anak kepada abangnya Hashim siapa yang bakal memerintah Mekah ni. Itu yang diriwayatkan Abdul Muttalib tengah main tanah. Nama sebenarnya Syaibah kan, tengah main tanah. Lalu tengah-tengah main tanah, Muttalib ni sampai. Dan riwayat kata ia terpandang wajah anak saudaranya tanpa dia tahu itu anak saudaranya pada awalnya. Maka bila dia tengok sahaja kepada Syaibah ataupun Abdul Muttalib, tak semena-mena menangis, dia mengalir air matanya. Kenapa? Kerana wajah Abdul Muttalib atau nama sebenarnya Syaibah itu saling tak tumpah sepertilah abangnya Hashim. Itu yang Muttalib jadi menangis, mengalir air matanya. Jadi riwayat kata teruhlah Muttalib tanya Abdul Muttalib. Muttalib tanya Abdul Muttalib atau Syaibah tu, kat mana rumah anak, kat mana rumahnya, dia nak kenal lah rumah. Maka ditunjuk oleh Abdul Muttalib kat sekian tempat. Maka bila sampai di rumahnya Salma, menangislah dua orang ni, ipar ni menangis. Dua ipar ni mengenangkan Hashim, baru dapat kenal pak saudara, baru dapat kenal kakak ipar, menangis mereka. Dan berceritalah mereka tentang kebaikan Hashim, tentangnya orang Mekah bergantung banyak kepada Hashim. Memang ibu bapa sekalian, kita nak jadi pemimpin ni kena ada satu sifat begitu. Sifat yang rakyat kita kah ataupun masyarakat kita kah merasa rahmat, tenang, tenteram dengan kita. Dan Nabi SAW ada menyebut, tidaklah dianggap satu orang itu amanah ataupun benar ataupun baik, melainkan bila orang tengok dia rasa aman, tenteram, hilang takut, rasa beruntung, rasa bertuah. Jadi nak jadikan diri kita bermanfaat pada orang ni, kita pakai usahalah sikit sebanyak seorang mengikut bahagian yang Tuhan sudah beri pada kita masing-masing. Jadi Hashim ni kita sebut tadi, memang diratapi oleh orang Mekah bila meninggal. Sebab apa? Orang baik sangat. Saya dah sebut tadi, Hashim nama sebenarnya apa dia? Amru. Kita baca dalam sirah-sirah, Hashim ni nama sebenarnya Amru. Tetapi dia dipanggil Hashim kerana apa dia? Al-Hashim dalam bahasa Arabnya. Al-Hashim dalam bahasa Arabnya, apa maksud dia? Yang memecahkan, yang meleraikan, meleraikan. Itu maksudnya Al-Hashim. Kenapa dia dipanggil Hashim sedangkan nama sebenar dia Amru, kita dah sebut tadi, tak lain tak bukan. Kerana Hashim ni antara kerja yang diingat sangat oleh orang Mekah pada dirinya walaupun sudah mati itu, ialah dia suka sangat jamu orang makan.
Dia suka jamung orang makan. Cikgu Din, ramai yang tanya kita ni jamung ni apa. Ramai orang tak faham bahasa Terengganu kita ni jamung ni apa. Jamung ni ialah beri makan. Ajak orang mari di rumah makan kah. Ajak orang pergi ke kedai, saya bayarlah hari ni tuan. Ajak orang makan. Maka Hashim ni sifat dia suka beri makan. Suka beri makan, sukanya ajak orang makan. Antaranya apa dia? Diberi makan orang menunaikan haji. Kalau orang mari buat haji, Hashim pemerintah Mekah, maka apa dia buat? Dia ambil roti, dia bagi makan. Riwayat tahu apa yang disebut dalam riwayat sirah klasik. Waktu itu Hashim jamu orang-orang mari buat kerja haji di Mekah. Dan dia pemimpin Mekah. Dijamunya roti cicah kuah. Roti cicah kuah Cikgu Ding. Abang Gani saya, adik Dr. Siti saya. Ketika itu dah ada roti cicah kuah. Barangkali dalam bahasa kita sekarang ni roti gulai kuzi lah kot agaknya. Tetapi nak beritahu apa dia? Hashim ni Allah pemurah sangatnya beri makan orang buat haji. Dia beri roti dengan cicah kuah. Maka roti Arab ni kita tahulah panjang roti Arab tu. Maka dia pikul. Bila dia tengok jemaah haji, dia pun kerak sikit roti. Dia leraikan roti. Dia pecah roti. Al-Hashm. Nampak dah tu ya? Nampak dah tu ya? Jadi sejak itulah bila orang-orang haji nampak Hashim, kadang mereka tak kenal ini pemimpin Mekah. Lah zaman dulu TV tak ada, surat khabar tak ada. Menyebabkan orang tak kenal rupa pemimpin Mekah ni macam mana lah. Jadi orang buat haji ni ramai. Lalu mana-mana orang nampak bagi roti, dia nak minta roti sebab dia tak dapat lagi. Dipanggil Al-Hashm. Mari sekejap, dia kata orang tukang pecah roti tu. Begitulah dalam bahasa kita ni. Maka dengan sebab itu nama Amru, nama sebenar Hashim, lebih dikenali orang dengan panggilan Hashim. Wahai Hashim yang meleraikan, membahagikan, memecahkan roti, beri makan ke orang haji itu. Itu dia. Jadi barangkali dah boleh faham molek ya apa yang telah saya sebut tadi. Okey, baik. Sebelum kita nak terus ni, kita nak panggil dulu nama-nama sahabat yang dah masuk. Sahabat-sahabat kita yang dah masuk. Khairul Nizam kita, terima kasih Zam, selalu istiqamah dengan majlis ilmu kita. Sahabat saya Ustaz Zamri Mustafa, alhamdulillah. Kak Wan Arita kita, Dr. Abbas Syahriza, terima kasih Syah, selalu ada dalam online kita dan selalu share, alhamdulillah. Silalah kita share ya. Kita share majlis ilmu kita ini. Ustaz Sahibul Fadilah Ahmad Salikin, ahlan Ustaz, selamat datang Ustaz. Begitu juga Cikgu Din saya, Abang Gani Harun daripada Surah As-Sabah saya, adik Dr. Siti. Tanjak macam ada tanduk tanjak dari negeri mana tu? Tanjak ni banyak di rumah. Saya ni memang minat kepada klasik. Saya ni old school sikit. Okey. Begitu juga sahabat saya dah, apa khabar dah? Alhamdulillah dah. Muhammad Khairul Abah, Khairul kita, terima kasih. Begitu juga Prof Azmi dan juga Kak Ruzi saya. Kita boleh share ya, insya-Allah kita share, mudah-mudahan. Okey. Kita nak sambung lagi Prof Azmi, saya nak sambung lagi sikit tentang apa ni Hashim tadi. Kita dah sebut tadi Hashim nama sebenarnya Amru, tetapi dikenal orang dengan panggilan Al-Hashm kerana dia ni beri makan, meleraikan, memecahkan roti sewaktu nak beri makan kepada orang haji. Dan memang sifat beri makan kepada orang haji ni dari dulu lagi, sejarahnya ialah orang Mekah, ataupun lebih tepatnya lagi pemimpin Mekah. Sebab tu kita tengok sampai sekarang tak, bila kita pergi buat haji khususnya, tak nak balik kah atau baru sampai kah, apa diberi oleh Khadimul Haramaini Syarifain, ini Raja Mekah beri apa pada kita? Diberilah Al-Quran kah, diberilah makanan kah, diberi kemudahan kah. Kenapa mereka ni khadim, yakni pelayan ataupun yang memberi khidmat kepada Haramain, dua tanah haram, Asy-Syarifain, yang dua kemuliaan pada dua tanah haram itu.
Maknanya sifat khidmat kepada orang mari buat haji ini sejak dari dulu lagi. Bahkan beri makan minum kepada orang haji ni walaupun mereka tak beriman, walaupun mereka bukan Muslim. Ni ada disebut dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah, satu-satunya surah yang tak ada bismillah tu. Apa disebut? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir, sampai habis ayat itu. Adakah kamu menyangka beri makan, siqayah, beri minum, termasuk beri makanlah juga kepada siqayatul haji, kepada orang buat haji, wa imaratul masjidil haram, dan mengimarahkan masjidil haram. Kata ulama tafsir, tengok tafsir, imarah sini tak nanti ibadat saja, kadang-kadang dibesarkan bangunannya, kadang-kadang dikorek situ, ditambah bangunan sini, letak lapu situ, macam Masjidil Haram kita. Dalam sejarah kita pergi buat haji, buat umrah, pergi ke Mekah, tak siap semua Masjidil Haram ni. Sekejap dibesar belah sana, sekejap sekian begini. Ni termasuk imarah maksudnya, kata ahli tafsir. Maka Al-Quran kata, adakah kamu menyangka beri minum orang haji, termasuk beri makan lah, macam Hashim tadi, dan juga mengimarahkan Masjidil Haram, buat bangunan sebelah Kaabah, dibuat lagi bangunan pentadbiran. Dalam sirah-sirah klasik sebut bangunan pentadbiran di sebelah Kaabah pada zaman dulu dinamakan sebagai Darun Nadwah. Kalau kita pusat pemerintahan Putrajaya begitu, di sebelah Kaabah dulu ada bangunan namanya Darun Nadwah. Jadi kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama dengan orang beriman pada Allah dan hari akhirat tu tak sama. Tidak sama. Cuma dalil ini membawa faham kepada kita, kerja beri makan orang-orang haji, beri minum, siqayah kepada orang haji adalah satu kelaziman pemimpin Mekah ketika itu. Maka Hashim ni diratapi orang Mekah lah. Bila dengar meninggal di Gaza, Palestin, menangis orang Mekah kerana lah pemurah sangat pemimpin mereka. Rai sangat, jamu orang makan, beri orang makan, terutama para hujjaj yang datang menunaikan haji. Ya. Kak Azura, terima kasih Kak Azura. Alhamdulillah Kak Azura ada pun masuk sama. Azlinda, terima kasih Linda. Selalu akan tarik balik apa yang kita bincang ni untuk nota kawan-kawan. Terima kasih banyak dah. Begitu juga rakan-rakan yang lain. Kita share lah tuan-tuan. Kita nak ambil manfaat majlis ilmu saja. Nak ambil manfaat majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab kita istiqamah belajar ni, Allah turun berkat, turun afiat, khususnya kepada kita semua. Hendaknya mudah-mudahan ya Allah. Okay. So tu tentangnya Hashim. Maka Muttalib tadi, adik Hashim, yang dah bertemu dengan kakak iparnya Salma, isteri Hashim, yakni mak kepada Abdul Muttalib, atau nama sebenar Abdul Muttalib tu Syaibah yang beruban. Apa dia kata? Dia kata, ni bahasa Terengganu kita lah, kak, saya nak buat balik lah budak ni ke Mekah. Sebabnya dia mewarisi kerajaan Mekah daripada ayahnya. Maka Salma bila dengar nak buat balik anaknya, anak seorang saja, tak dengan Hashim ni, maka dia kata tak boleh, kita tak berilah nak buat balik pasal seorang dia saja. Tetapi riwayat kata, apabila Muttalib kata begini, kita membawa ia balik ke kerajaan bapanya dan kita bawa balik ia kepada rumah Tuhannya. Saya bercakap bahasa surat tu, bahasa kitab tu ni, biarlah. Kita membawa balik ia ke Mekah, ke kerajaan bapanya, dan kita bawa balik juga ia balik ke Mekah, ke rumah Tuhannya. Disebut gitu. Bila sebut begitu, apa jadi? Salma pun terus jawab, kalau begitu aku benarkanlah buat balik anak aku ni. Tu yang jadinya Syaibah atau namanya Abdul Muttalib digendong atas unta buat balik ke Mekah oleh pak saudaranya Muttalib. Di sinilah bermulanya Abdul Muttalib dapat nama Abdul Muttalib tu. Kita dah sebut tadi nama sebenar Abdul Muttalib apa dia? Apa dia Cikgu Din, tak apa dengar tu? Syaibah, betul. Itulah Syaibah.
Tapi bagaimana jadi Abdul Muttalib? Kerana sewaktu dibawa balik oleh bapa saudaranya Muttalib, ia gendong boncengkan naik atas unta yang sama. Maka orang-orang Mekah ni Allah sambut sangat-sangat kepada Muttalib ni, pemimpin mereka. Tetapi mereka terkejut. Dia tengok atas unta Muttalib ni ada budak seorang. Dan budak ni pula saling tak tumpah muka Hashim. Maka sebahagian daripada orang Mekah yang sambutnya Muttalib sampai dengannya Abdul Muttalib tu, Syaibah tu, dia kata apa? Ini barangkali hamba baru kot yang Muttalib dapat. Dia baru dapat hamba kot, dia pergi ke Madinah, dia beli hamba agaknya. Ini hamba Muttalib lah kot. Hamba Muttalib lah kot. Hamba Abdul, hamba Muttalib, Abdul Muttalib. Tengok tu. Tengok tu sahabat-sahabat sekalian. Itu asal dan asas kepada nama Abdul Muttalib itu dikenal orang berbanding nama sebenarnya Syaibah. Boleh faham ya? Boleh faham mudah ya? Boleh faham mudah insya-Allah. Maka sejak itu Syaibah dipanggil Abdul Muttalib. Dan ia mewarisi kerajaan bapanya Hashim, dan dia juga telah memerintah kota suci Makkahul Mukarramah. Dan jasanya besar kepada Mekah. Antaranya kata ulama, kata ahlus siyar, baik dalam sirah klasik kah atau sirah moden kah, bila sebut Abdul Muttalib ni orang tak lupa dua benda. Orang tak lupa dua benda. Apa dia pertama? Pertama, Abdul Muttalib lah yang membina Darun Nadwah. Yang kita sebut tadi, pusat pemerintahan Mekah. Bangunan pusat pemerintahan Mekah ni kalau dulu dia duduk sebelah Kaabah. Duduk sebelah Kaabah dulu. Jadi pusat pemerintahan Mekah ini dikenal sebagai Darun Nadwah. Kita baca dalam peristiwa hijrah Nabi dah. Orang-orang kafir berbincang dulu di Parlimen Quraisy. Baca kitab sirah Arab. Ditulis Parlimen Quraisy. Parlimen Quraisy. Iaitulah Darun Nadwah. Satu, makna Abdul Muttalib pada zamannya, eranya dia yang bina. Itu yang tak dilupa orang tu. Kedua, apa juga yang menyebabkan Abdul Muttalib ni tak dilupa ataupun besar jasanya dalam sejarah Mekah, iaitulah dialah yang menghadapi ancaman serangan tentera bergajah dari Yaman. Iaitulah tentera Abrahah As-Sabbah Al-Habsyi yang datang ke Mekah, belum sempat masuk Mekah pun. Ia diazab di lembah Muhassir itu. Tetapi yang menghadapi tentera zalim daripada Yaman ini siapa? Abdul Muttalib juga. Jadi Abdul Muttalib ni namanya besar. Namanya sangat-sangat besar. Okey. Saya nak tengok jam. Kita lebih kurang dalam 10 minit lagi. Kita lebih kurang 10 minit lagi sahabat-sahabat sekalian. Kita nak bersiaran. Sebelum itu saya baca sikit, takut-takut ada soalan kawan-kawan saya. Selamat datang Muhammad Sufian. Lain macam tanjak Datuk. Gitulah Sufian, sekali-sekala pakai yang tradisi kita ya, nak penaik semangat balik ni. Begitu juga Kak Fikah Hasan. Terima kasih Kak Fikah kerana selalu bantu kita buat poster untuk majlis ilmu. Kak Fikah ni adalah designer buku-buku saya tuan-tuan ya. Sebab tu orang kata kulit-kulitnya comel. Sebab orang yang buatnya ni Kak Fikah ni lah. Lia, iya, terima kasih. Terima kasih. Bahasa surat lah, bahasa lama kita. Cikgu Ding tarik balik sebagai nota kawan-kawan. Terima kasih. Nur Ain daripada Melaka. Terima kasih Ain. Terima kasih Ain datang. Begitu juganya rakan-rakan lain. Abang Azizi. Terima kasih Abang Azizi. Tanjak balung ayam tu malam ni kita pakai tanjak lain pula bang. Kita pakai lain pula. Ada tanjak mahkota alam, ada nahkoda alam, banyaklah bang ya. Balung ayam pun ada, lang menyongsong angin pun ada. Bukan apa, nak berhias bila belajar dan mengajar, nak pakai kemah, nak berhias mudah-mudahan. Terima kasih Kak Ramlah saya selalu bersama kita dalam online ni. Begitu juga adik Munir Zihni, terima kasih banyak. Okey, kita nak sambung dalam 10 minit saja lagi.
Setakat ni ada tak soalan apa-apa? Ada tak soalan apa-apa tentang sirah kita ini? Kita dah bahas sampai kepada bagaimana Abdul Muttalib mula memerintah Mekah, dibawa balik oleh bapa saudaranya Muttalib dari Madinah itu. Dan kita dah sebut juga Abdul Muttalib ni dikenang sangat jasanya oleh orang Mekah. Paling kurang ada dua benda besar yang dibuat pada zamannya. Pertama, dia bina pusat pemerintahan Mekah. Pusat pemerintahan Mekah duduk di mana? Kalau zaman dululah sebelah Kaabah, namanya Darun Nadwah. Dan kedua, dia jugalah bertanggungjawab menjaga Mekah menghadapi serangan tentera bergajah daripada Yaman yang diketuai oleh Raja Abraha As-Sabbah Al-Habsyi itu. Ini Abdul Muttalib, jasanya dikenang oleh orang-orang Mekah. Okey, baik. Jadi kita dah cerita sejarah Abdul Muttalib. Walhal tadi kita terhenti pada perbahasan Nabi dijaga oleh Abdul Muttalib. Sebab tu saya kata kita nak review balik tadi tu. Nak review apa? Review bagaimana Nabi SAW dijaga oleh Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib ni setiap kali tengok Nabi sedih sayu menangis dia. Kerana ia terkenang nasibnya sendiri ketika kecil. Itu yang tercetusnya riwayat latar belakang sikit sebanyak tentang Abdul Muttalib. So sekarang kita nak balik semula. Tentang Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib bermula umur 6 tahun. 6 tahun. Pun tak lama dijaga oleh datuknya pun hanya 2 tahun saja. Sehingga umur Nabi 8 tahun. Sehingga umur Nabi 8 tahun wafat Abdul Muttalib. Setengah riwayat kata ketika usianya 87 tahun. Wafat, meninggal sakit tua, dan sempat ia berwasiat kepada anaknya Abu Talib. Abu Talib ni katanya adik Abdullah untuk menjaganya anak saudaranya, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah bermulanya era Nabi mula berpindah dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ayah kepada Saidina Ali, ayah kepada Ja'far bin Abi Talib, ayah kepada Ummu Hani bin Abi Talib dan lainnya. Nanti kita akan bincang lagi sahabat-sahabat sekalian tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kita dapat kenal sungguh Nabi kita ini. Kita buat penukilan daripada riwayat-riwayat sirah baik klasik atau moden, semuanya untuk membawa kefahaman. Kita nak kenal Nabi, kita nak dengar tentang Nabi, kita nak belajar sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tengok sikit komen-komen daripada sahabat-sahabat. Mama Tengku Haizan. Ya, alhamdulillah bi alamin. Terima kasih Ma. Begitu juga Helmi. Mi, apa khabar Mi? Alhamdulillah Mi. Learning ada tak lagi Darun Nadwa tu? Tak ada dah Mi. Kalau secara physically-nya tak ada dah sebelah Kaabah, tetapi sudah berpindah secara metaphorically-nya pusat pemerintahan Mekah lah, sistem beraja mereka lah. Tetapi dari segi physically-nya dia bangunan dulu Mi. Duduk betul-betul sebelah Kaabah, tempat orang-orang pembesar Mekah berbincang. Antaranya nanti bila kita bincang hal Abu Talib ni, Abu Talib menghadapi Mekah, beberapa ujian besar datang ke Mekah, menguji kepimpinannya macam ayahandanya lah. Antaranya apa isu besar Mekah yang berlaku ketika umur Nabi 8 tahun. Ni kita dah masuk umur Nabi 8 tahun kan, 8 tahun. Iaitulah berlaku satu ujian besar, kemarau yang sangat dahsyat sangat di kota Mekah, sehingga unta mati. Bayanglah, unta ni payah nak mati, duduk padang pasir, air ada dalam bonggol ni, boleh hidup, pun mati juga. Sehingga bila mati, riwayat kata dikerak bonggolnya oleh manusia, dia ambil air di dalam bonggol unta itu, menunjukkan kemarau dahsyat sangat. Jadi Abu Talib ni lah dia handle situasi Mekah ketika itu yang turun ujian daripada Allah, kemarau dahsyat, kemarau yang sangat dahsyat. Jadi mengingatkan kita situasi kita sekarang begitu juga. Tidak ada cara lain antaranya kita mempertingkatkan takwa, istighfar, zikir, buat ibadat yang menjadi asbab turun rahmat Allah, turun mudah-mudahan insya-Allah. Ya, baik.
Okey, Cikgu Dim pun tulis nota ringkas kita, alhamdulillah. Okey, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Kita dah bersiaran lebih kurang 30 minit. Kuliah kita pun saya selalu sebut tak boleh lama sangat, sekitar 30 minit saja. Mudah-mudahan membawa sedikit kefahaman, ada manfaat di kalangan kita, dan jangan lupa kita rebut pahala share ilmu kepada rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat malam ini. Iaitulah saya nak sebut nama seorang-seorang ni, adik Siti Fauzliana, Abang Rahim saya, alhamdulillah, Mama Tengku Haizama, terima kasih Ma dan Abah, Sahudin, Cikgu Din saya, begitu juga murid saya Abdul Hakim bin Datuk Haji Azam. Terima kasih Kim kerana selalu share banyak dalam grup-grup yang lain juga. Liari daripada Johor, Istiqamah dalam kuliah kita, terima kasih Liari. Muhammad Syazwan Harith Ismail, Syekh kita daripada Kedah, Pendang Kedah mungkin Jeri, terima kasih datang Syekh. Begitu juga Khairul Nizam, terima kasih Zam, selalu Istiqamah majlis kita. Ada apa-apa pandangan tolong beri Zam ya. Sahabat saya Zamri Mustafa, terima kasih. Kak Wan Narita saya, Dr. Abbas Syahrizal daripada Johor Bahru kita, Columbia Hospital. Sahibul Fadilah Ustaz Ahmad Salikin is watching tu, dia dengar benda kita beritahu, kita berharap dia betul lah mana-mana kurang kita tu. Begitu juga Abdul Ghani Harun, adik Siti saya, Safiah Khan, adik Siti Safiah saya. Begitu juga sahabat sekelas saya Zaida, Mamak Khairul, Abah Khairul, terima kasih banyak Syekh, Ustaz Khairul kita. Prof Azmi, terima kasih Prof, selalu dengan kita dalam kuliah. Begitu juga Kak Ruzi saya daripada Kota Kemuning, Kak Azura saya pun ada, alhamdulillah. Begitu juga Azlinda, terima kasih Indah, selalu istiqamah dalam kuliah kita Indah ya. Saudara saya Muhammad Sufian bin Talib, terima kasih Sufian. Kita bercakap tadi tentang Abu Talib ni, sedang molek lah ni Muhammad Sufian bin Talib. Nanti kita istiqamah Sufian ya dalam kuliah kita ni insya-Allah. Kak Fikah, designer buku-buku saya dan poster-poster ilmu kita, alhamdulillah. Lia, iya, terima kasih ya. Begitu juga Nur Ain daripada Melaka, terima kasih Ain. Dan Abang Azizi saya, terima kasih Abang Azizi. Adik Munir, Kak Ramlah saya, begitu juga Helmi daripada Lembaga Hasil, terima kasih Mi. Terima kasih Mi ya, selalu istiqamah kuliah kita Mi. Begitu juga sahabat-sahabat saya yang lain, saya takut tertinggal sebut ni. Baik, mudah-mudahan selamat berkat Allah Ta'ala rahmati kita hendaknya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa siri kuliah Nabi kita sudah habis 4 siri. Kita akan sambung siri kelima besok insya-Allah jam 11.30 pagi, insya-Allah mudah-mudahan. Dan kita cuba istiqamah nak buat 2 kali sehari, siang sekali 11.30 pagi dan malam sekali pukul 9 malam, 9 lebih-lebih sikit begitulah. Mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Alung, terima kasih banyak Alung. Ni Alung Huzaifah Ibnu Haslin Az-Zindagi, ni anak Ustaz Haslin kita ni. Ada tengkolak lebih ada insya-Allah. Nanti Syekh, nanti Alung mari ambil kita hantar. Mak Rafi'i, terima kasih, ketua pengawas kita sekolah Arab. Abang Haslin pun masuk juga ni, jarang-jarang berlaku ni. Tuan guru besar masuk ni. Sabrina Muhammad Ali, alhamdulillah, terima kasih Sab. Juga sahabat-sahabat yang lain, mudah-mudahan selamat berkat hendaknya. Malam ni Long ada tak Abah buat kuliah? Kalau ada, jangan lupa tuan-tuan terus sambung majlis ilmu tuan-tuan dengan guru-guru kita di Facebook yang lain. Sambung majlis ilmu kita sambil-sambil duduk minum tu. Mungkin Abang Haslim, Ustaz Haslim Baharim kita akan menyambung kuliah. Agaknya kita tengok nanti. Kalau ada kita pakat share semua sekali insya-Allah. Mudah-mudahan selamat berkat. Terima kasih Zal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.